membacakan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tim, bukan tim tu. Kelak. Baik, kita sambung perbincangan kita pada hari daripada minggu lepas, right? Jadi saya just nak peringatkan balik apa yang kita telah mula bincangkan, apa yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Kita cuba memikirkan tentang bagaimana kita dah belajar tentang kita melihat beberapa cara untuk menakrifkan apa yang kita maksudkan dengan keadilan, right? Apa yang maksudkan keadilan. Kemudian kita cuba pakai atau cuba mengaplikasikan, mengamalaksanakan tarifan tentang keadilan tu dalam usaha kita untuk menggubal undang-undang yang pada penilaian kita, undang itu adalah undang-undang yang adil untuk sebuah negara. Dan kita lihat untuk dua kes yang berbeza, satu negara yang mempunyai satu kaum saja, dan kes yang kedua adalah untuk sebuah negara yang berbilang kaum. Right? Jadi kita lihat tiga soalan. Right? Apa tujuan undang-undang tersebut? Right? Kemudian bagaimanakah adakah undang-undang tersebut tujuannya untuk memelihara kesejahteraan umum? Right? Ataupun dia lebih untuk menjamin, ataupun adakah tujuannya untuk menjamin hak asasi individu, right? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita lihat bagaimanakah kita seharusnya mengagihkan sumber, right? Sumber dalam negara tersebut. Adakah kerajaan patut mengagihkan secara sama rata ataupun berdasarkan keperluan anggota rakyatnya, ataupun berdasarkan usaha yang telah dikerjakan oleh rakyatnya. Right? Tiga cara yang berbeza untuk mengagihkan sumber. Tak kira lah sama ada sumber itu bersifat kebendaan macam wang ataupun rumah ataupun dia boleh jadi juga sumber yang bukan bersifat kebendaan, misalnya jawatan. Bagaimanakah kita patut, siapa yang patut dapat jawatan Perdana Menteri misalnya? Adakah kita patut berikan kepada adakah jawatan Perdana Menteri itu sepatutnya dihadkan hanya untuk kaum yang majoriti saja, ataupun patut terbuka kepada semua kaum yang ada dalam negara tersebut? Adakah jawatan, kalaupun bukan jawatan politik, mungkin juga jawatan di institusi kerajaan? Siapa yang layak menjadi ketua setiausaha untuk kementerian-kementerian kerajaan? Siapa yang layak menjadi contohnya naib chancellor di universiti? Adakah patut dibuka kepada semua orang tanpa mengira latar belakang kaum, agama, ataupun patut dibataskan hanya kepada kaum ataupun bangsa tertentu saja? Jadi bila kita kata pengagihan sumber ni, kita tak semestinya bataskan hanya kepada benda saja. Right? Kita ambil, kita luaskan takrifan tu, kita juga masukkan pengagihan jawatan dan keistimewaan dan kelebihan, sebenarnya beasiswa, kota, right? Semua benda ni. Dan yang ketiga, kita lihat soalan ketiga tanya adalah, sekiranya undang-undang itu dilanggar, apa bentuk, apa dasar hukuman, kita menjatuhkan hukuman tu? Adakah kita jatuhkan hukuman itu untuk membalas jenayah itu, ataupun kita menjatuhkan hukuman itu dengan harapan jenayah itu bukan dapat dipulihkan, tapi dapat dibaik pulih, right? Dapat dibaik pulih. Masyarakat tu sekurang-kurangnya dapat dibaik pulih lah, supaya jenayah itu tidak berulang lagi, right? Jadi itu tiga soalan, right?
tiga soalan yang kita telah bincangkan dan awak pun telah membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan yang telah saya yang telah dan saya telah edarkan template di mana awak isi pilihan masing-masing. Kemudian saya rasa saya dah edarkan benda tu. Saya akan minta wakil setiap kumpulan untuk hantarkan apa yang telah dibincangkan nanti, dan kita akan ulas pada hari Rabu nantilah. Right? Pada hari ini saya ingin kita ingin membincangkan soalan masih lagi berkenaan dengan keadilan, tetapi kita kalau minggu lepas kita bercakap tentang macam mana kita nak mengagihkan sumber kan dalam semua masyarakat. Untuk hari ini, untuk minggu ini, apa? Kita akan membincangkan keadilan tu dari diesel, petrol. Macam mana Kiri kan? bagaimana kita mengagihkan ataupun bagaimana kita menjatuhkan hukuman, right? Sebab macam kes Zul Farhan baru-baru ni, yalah dia ada membangkitkan isu dalam arti kata ada setengah pihak yang merasakan bahawa hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah dalam kes Zul Farhan itu tidak adil, right? Ada yang merasakan ia terlalu ringan, ada yang merasakan bahawa sepatutnya hukuman yang dijatuhkan itu lebih berat, ada yang mengatakan bahawa pesalah itu tidak menunjukkan keinsafan atas kesalahan mereka kan. Jadi kesemua isu-isu ini dia berkait dengan persoalan adakah kita merasakan hukuman yang dijatuhkan dalam kes Zul Farhan itu dia setimpal ataupun tidak. Dia setimpal ataupun tidak. Dan kalau kita rasa setimpal maka kita akan rasa dia adil lah. Kalau tidak setimpal maka kita akan rasa dia tidak adil. Right? Jadi soalan pertama yang kita kena tanya adalah adakah kes tersebut dihukumi ataupun dihukumi berdasarkan prinsip pembalasan ataupun prinsip pemulihan. Dan kita kena faham bila kita jatuhkan hukuman ni, ini adalah satu bentuk macam kita menuntut ganti rugi sebenarnya, right? Dalam erti kata keluarga arwah Zul Farhan telah kehilangan anak lelaki mereka, right? Jadi mereka telah kehilangan sesuatu. Jadi apabila hukuman dijatuhkan, dia seakan-akan kita menuntut keluarga itu menuntut ganti rugilah daripada pesalah-pesalah yang telah menyebabkan kematian Zul Farhan tersebut. Right? So giving up punishment, punishing the offender, menghukum pesalah itu adalah salah satu cara untuk kita menuntut ganti rugi. Adalah salah cara untuk yang disalahi itu menuntut ganti rugi daripada pesalah. Cumanya sekarang ni kita kena fikirkan, okey, adakah ganti rugi itu dia setimpal, dia setimpal ataupun tidak, right? Dan ini dia berkait dengan beberapa perkara. Dia berkait dengan, pertama dia berkait dengan macam mana kita nak menilai jenayah yang dilakukan. Adakah kita nak nilai jenayah itu berdasarkan niat pesalah tersebut, right? Ataupun kita nak nilai keberatan, keseriusan jenayah itu berdasarkan akibat jenayah tersebut, right? Macam dalam kes Zul Farhan ni, pesalah-pesalah dalam kes ni mendakwa bahawa mereka tidak berniat pun, right? Mereka tidak berniat, mereka tiada niat membunuh. Kalau dalam kes undang-undang ni, niat ni dipanggil motif, right? Motif, motion, right? Comes, dia datang daripada akar kata yang sama. Jadi apa yang mendorong, apa yang membuatkan, apa yang menggerakkan penjenayah itu melakukan jenayahnya, right?
Jadi dalam kes Zulfarhan ni, penyelayan tu dia mendakwa bahawa mereka tiada niat untuk membunuh Zulfarhan. Dan antara bukti-bukti yang ialah mungkin orang tanya macam mana kita nak tahu niat seseorang, macam mana kita nak tahu motif seseorang, right? Sebab dalam bayangan kepala kita biasanya niat ni adalah sesuatu yang tersirat, kan. Macam mana kita nak tahu apa niat dalam hati seorang, kan. Tapi kita jangan lupa yang niat ni, kalau kita akui yang niat ni biasanya ialah niat tu sesuatu yang dalaman, tetapi dia mendorong tingkah laku kita, kan. Dia mencorakkan amalan kita. Jadi kalaupun kita tak tahu, kita tak boleh menyelami isi hati seseorang untuk menemukan niat dia, tapi kita boleh meneka, kita boleh mentafsir niatnya berdasarkan apa yang dilakukan oleh penyelayan tersebut. Dan salah satu bukti yang dikemukakan untuk menyokong kenyataan bahawa penyelayan ini tidak berniat untuk membunuh Zulfarhan adalah meskipun mereka membuli dan mendera Zulfarhan, tetapi selepas itu mereka masih membawa Zulfarhan untuk mendapatkan rawatan di klinik. Jadi di situ dihujahkan bahawa kalau niat mereka adalah untuk membunuh, takkanlah dia nak bawa Zulfarhan, bersusah payah bawa Zulfarhan tu berjumpa doktor, kan, mendapatkan rawatan perubatan di klinik dengan doktor. Jadi itu adalah salah satu bukti lah yang dikemukakan untuk menunjukkan bahawa sebenarnya penyelayan ni dalam kes Zulfarhan ni tidak mempunyai niat pun untuk membunuh Zulfarhan. Dan dalam kes ni yang dititik beratkan dalam kes ni saya kira niat itu dititik beratkan lebih daripada akibat jenayah ini. Maksudnya perkara ini bermula daripada buli, right? Daripada penderaan dera buli yang kemudiannya meleret menjadi yang kemudian mengakibatkan kematian, right? Jadi akibatnya adalah kematian, right? So saya padamkan ni dera buli dan mungkin saya patut juga sini kematian lah. Kematian, right? Jadi niat awal mereka adalah untuk membuli, untuk mendapatkan mungkin confession, pengakuan daripada Zulfarhan, ataupun dia nak cari laptop yang hilang ataupun apa. Tapi akhirnya ia menyebabkan kematian. So isunya kat sini adalah ini adalah motif mereka, right? Ini adalah akibat mereka, akibat. So isunya sekarang adalah adakah keseriusan jenayah itu patut dinilai berdasarkan niat, right? Ataupun berdasarkan akibat, right? Dan dalam kes ni berdasarkan apa yang saya baca tentang penghakiman oleh hakim tersebut, keputusan hakim tersebut nampaknya semacam diberatkan kepada niat, right? Niat pesalah itu. Dan sekiranya kita telah memilih untuk menilai keseriusan jenayah itu berdasarkan niat, jadi kita tak boleh membenarkan, right? Kita tak boleh membenarkan faktor-faktor lain seperti kita tak puas hati lah pesalah itu macam tak insaf pun, kita tak puas hati lah bila pesalah tu macam selamba je, kita tak puas hati lah bila pesalah tu dia akhirnya menyebabkan kematian. Kita tak boleh membiarkan faktor-faktor sedemikian mengganggu dan mengacau keputusan yang kita ambil, sebab kita dah bertekad kata aku nak nilai serius ataupun tidak jenayah ini berdasarkan niat pesalah tersebut, bukannya berdasarkan akibat dia, right? Maksudnya kalau kita nak menjatuhkan hukuman ni berdasarkan kesalahan pesalah tu kerana dia membuli Zulfarhan, right? Kalau Zulfarhan tak mati pun, kan, kalau dia tak mati pun, dia
pesalah-pesalah ni masih boleh dijatuhkan hukuman, kan? Dia masih boleh hukuman penjara barangkali, kan? Disebabkan telah mendatangkan kemudaratan, kecederaan kepada Zulfarhan. Cumanya ialah dalam isu ni ada orang yang ujar kata meskipun niat mereka bukan untuk bunuh Zulfarhan, tetapi akhirnya akibatnya dia menyebabkan kematian. Jadi bukankah hukuman yang patut dijatuhkan tu sepatutnya berdasarkan akibat yang akibat yang berlaku, kan, daripada kesalahan ini, bukannya niat. Dan itu hujah yang bagus, kan? Dan saya tak rasa orang yang memilih niat ni sebagai asas menilai keseriusan jenayah itu adalah orang yang zalim ataupun orang yang berpihak kepada pihak penjenayah tu. Saya tak rasa macam tu. Dan saya tak rasa pun orang yang memilih untuk menilai akibat ni adalah orang yang berpihak kepada keluarga Zulfarhan. Cumanya bila kita berdepan dengan, bila kita perlu membuat keputusan moral sebegini, kita kena konsisten. Kita kena tanya kita, okey, aku nak nilai kesalahan seorang tu berdasarkan niat dia ke ataupun akibat dia. Cuba letakkan diri awak, katakan awak telah melakukan kesalahan dengan ibu bapa awak ataupun dengan kawan awak lah, katakan. Mungkin awak akan pertahankan diri sini dan kata, oh, aku tak berniat pun nak melukai hati kau, kan? Tetapi benda tu dah berlaku, kan? So kalau kita sendiri menggunakan alasan sedemikian untuk mempertahankan diri kita, maka secara tak langsung sebenarnya kita sebenarnya berpihak kepada menggunakan niat ni sebagai asas untuk menilai betul ataupun salah suatu tindakan. Biasanya orang yang bersalah ni dia akan bagi alasan macam tu lah. Oh, aku tak berniat pun nak curi duit kau, aku tak berniat pun nak mungkir janji, aku tak berniat pun nak buatkan kau sedih, aku tak berniat pun nak meniru, aku tak berniat pun nak langgar kereta kau, kan? Biasanya orang yang ditangkap bersalah biasanya dia akan bagi alasan macam tu, kan? Bukan saja pesalah-pesalah Zulfarhan ni, kita sendiri pun, kan? Cuba fikir balik dalam seminggu lepas, berapa kali awak, setiap daripada kita memberikan alasan sedemikian apabila kita tertangkap berbuat salah, kan? Bukan niat aku pun buat macam tu, kan? Jadi kita kena sedar bahawa yalah, untuk kes Zulfarhan ni, sebab kita pun tak kenal pesalah tu, kita tak kenal keluarga Zulfarhan tu, jadi agak mudah untuk kita kata, oh, hukuman tu terlalu ringan atau terlalu berat. Tapi cuba bayangkan kita salah seorang pesalah itu, kan? Barangkali kita pun akan bagi alasan, oh, sebenarnya kami tak berniat pun nak membunuh je, kami cuma nak takutkan dia saja, kan? Kami cuma nak mengisahkan je saja, kan? Mungkin kita kalau berada dalam situasi sedemikian, kita pun akan bagi alasan macam tu juga, right? Jadi bila kita memikirkan isu-isu moral sebegini, agak mudah untuk kita kita bersikap keras dan tegas sekiranya isu itu tidak melibatkan diri kita, tetapi sekiranya terkena batang hidung kita sendiri, barangkali kita akan kita pun akan mencabar jugalah untuk kita mempertahankan diri kita, right? Jadi saya nampak Azroy dengan Fatin kat tangan, jadi saya jemput Azroy, mungkin ada apa-apa, kemudian Fatin. Saya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry saya boleh saya backup so tunggu technician. Tak apa. So tak saya kaitkan pembunuhan Farhan. Dia ni kalau
dia saja. Bolehkah saya bagi hujah itu menurut perspektif Islam je? Boleh, silakan. Sebab mengikut undang-undang Islam, kita ada 3 jenis pembunuhan bawah kisos, iaitu pembunuhan sengaja, separa sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dan kalau kita lihat pada berkemungkinan mereka tak ada niat lah untuk membunuh Zulfarhan, mungkin hanya untuk memberi kita nak ajar je lah dia, mungkin kita merasakan dia mencuri atau tak. Tapi bagi saya tak, bagi saya tak perlu lah dia membuat begitu. Tapi kalau dah terbuat begitu juga, bagi saya kalau ikut undang-undang Islam, undang-undang Islam pun dia hanya memberikan, kalau pembunuhan tidak sengaja, dia hanya dihukumnya adalah diat, iaitu denda. Kalau ikut undang-undang Islam lah, ini apa yang saya baca lah. Kalau ikut usul fiqh, jadi hukuman diat kalau menurut Islam adalah sebanyak 100 ekor unta. Itu berdasarkan firman Allah yang terjemahannya adalah siapa yang membunuh orang beriman dengan tidak sengaja, maka dia perlu membebaskan seorang hamba dan membayar diat kepada keluarga si mati kecuali jika mereka keluarga si mati memaafkannya. Itu yang saya faham menurut perspektif Islam lah. Sebab kalau ikut undang-undang konvensional kita bawah 307 kalau bukan tak ada niat, tapi di penjara 20 tahun. Kalau ikut dengan undang-undang Islam dia jauh berbeza lah, sebab signifikan untuk 20 tahun agak lama untuk pesalah. Jadi dari segi keadilan, undang-undang Islam mungkin nampak dibalance untuk melihatkan pembunuhan, dia ada kategori lah, pembunuhan sengaja, pembunuhan separa sengaja dan tidak sengaja. Dan kalau ikut konvensional di 302 dan 307 ni, bagi saya kalau 302 dia ada tally juga, iaitu hukuman balas, iaitu membunuh juga, dia perlu dibayar dengan nyawa lah. Tapi kalau yang 307 tu 20 tahun penjara tu bagi saya agak lama untuk pesalah. Jadi saya lebih kepada perspektif Islam lah kalau ikut kes kepada yang tertuduh lah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih banyak Azrul. Saya rasa yang ni point yang sangat bagus. Saya kata kalau kita ingin mendalami isu ni, salah satu keputusan yang kita kena buat, salah satu perkara, bayang kita hakim lah kan? Salah satu perkara yang kita kena lakukan adalah kita kena pastikan, ialah sebab kalau katakanlah kita nak menilai ni, hukum ni berdasarkan akibat je, akibatnya kematian. Jadi kita nak klasifikasikan jenayah ni sebagai jenayah, bukan jenayah membuli, mendera, tapi jenayah bunuh. Kalau kita klasifikasikan sebagai jenayah bunuh sekalipun, macam Azrul kata tadi, kita kena fikir juga adakah pembunuhan ni sengaja, separa sengaja ataupun tidak disengajakan. Sebab setiap satu ni mewakili tahap keseriusan jenayah yang berbeza-beza, dan dia punya hukuman pun akan berbeza-beza jugalah, dia punya tahap keberatan dia. Dan saya dapat, Azin, saya pasti hakim pun dia ada memikirkan tentang isu ni, sama ada pembunuhan. Kalau nak dikelaskan jenayahnya sebagai pembunuhan, maka dia masih kena fikir juga pembunuhan ni sengaja, separa sengaja atau tidak sengajakan. Jadi kadang-kala yalah, kita kata kita nak nilai tindakan tu berdasarkan niat ataupun akibat dia. Tapi kalau korang tengok dalam kes ni, kalau kita tengok pengkelasan pembunuhan sengaja tak sengaja ni, kita boleh nilai tu berdasarkan akibat dia. Akibat dia menyebabkan kematian, jadi dia kes jadi jenayah bunuh. Tapi selepas tu kita kena fikir juga, okey, dia bunuh ni dia sengaja ke tak sengaja ke separa sengaja. So kita kena ambil kira juga niat di sebalik kesalahan tu, niat penjenayah tu. Jadi cumanya bila kita bincang ni, kita pisahkan kesalahan
jenayah yang kita nilai jenayah itu berdasarkan niat je ataupun akibat je, tapi sebetulnya right, kedua-dua tu perlu diambil kira, dan itu agak rumit juga untuk kita rungkaikan satu demi satu, right? Sebab tu susah nak jadi hakim kan, sebab banyak perkara berbeza yang kita kena ambil kira. Poin yang kedua adalah tentang undang-undang agama, right? Dan saya berterima kasih kepada Azrul sebab bangkitkan isu ni, sebab dalam kursus ni kita tak sempat nak melihat semua jenis undang-undang keagamaan ataupun undang-undang yang sekular. Mungkin kalau ada yang minat nak mendalami tentang perundangan Islam ni, mungkin ada kursus citra daripada FBI yang boleh awak ambil. Tapi dalam kes Farhan ini ianya diletakkan di bawah undang-undang sivil, civil law. Jadi dia bukan dihakimi di bawah undang-undang syariah, right? Jadi undang-undang syariah pun dia sebab di Malaysia undang-undang syariah tu dia hanya melibatkan isu berkenaan dengan keluarga, harta benda, sebetulnya dia tak melibatkan hukum jenayah macam ni kan. Tapi itu isu lain lah kenapa Malaysia tak macam tu, sebab ialah ada dia dalam kes ni pesalah dan mangsa tu daripada agama yang sama. Jadi kalau nak disabitkan di bawah undang-undang Islam pun mungkin tidak begitu banyak kerumitan. Tapi bayangkan kalau pesalahnya orang Islam, mangsanya orang bukan Islam. Jadi kita nak sabitkan di bawah undang-undang yang mana? Jadi itu antara perkara yang kita perlu fikirkan apabila kita nak menggubal undang-undang untuk sebuah negara yang berbilang kaum. What happens when the offender and the victim are from two different community, from two different religion? Therefore you need to have a certain, adakah kita nak sabitkannya di bawah undang-undang agama pemangsa yang mangsa ataupun yang pesalah kan? Sebab mungkin saja mangsa tu takkan rela untuk dirinya ataupun pesalah itu takkan rela dirinya disabit di bawah undang-undang yang bukan yang kalau pesalah itu adalah orang bukan Islam, mungkin saja dia tak rela untuk disabitkan kesalahan di bawah undang-undang Islam, dan kita tak boleh paksa je pun sebab dia tak mempercayai agama Islam. Jadi kenapa kita sebagai orang Islam nak paksa kat atas dia kan? Jadi itu antara cabaran perundangan di Malaysia, sebab kita merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Nak menguatkuasakan undang-undang Islam pun bukan semudah semudah memenangi pilihan raya kemudian kita boleh tukar semua hakim dan undang-undang semua ni kan. Jadi saya nak kita semua faham kerumitan dan cabaran hidup di sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia ni, right? So undang-undang keagamaan, berasaskan keagamaan dan undang-undang bukan keagamaan. Jadi apa hubung kait di antara kedua-duanya? Adakah kedua-duanya itu tidak boleh adakah dia tidak boleh diharmonikan ataupun dia somehow boleh diharmonikan? Jadi saya nampak ada seorang lagi. Siapa tadi yang angkat tangan? Saya tak ingat tadi. Apa tadi? Saya, sir. Sila. Fatin. Assalamualaikum dan selamat petang, sir. Minta maaf. Tapi apa yang saya cakap ni rasanya sudah bincangkan. Dah pun tadi saya nak usulkan tentang bagaimana jika alasan yang menggunakan niat ataupun motif tersebut hanya satu cara pembelaan diri pesalah sahaja. Kan diorang buat kesalahan tu secara beramai-ramai, berkumpulan kan. Dan walaupun lepas tu diorang cakap tak berniat, tapi macam diorang tahu apa yang diorang buat walaupun menggunakan
iron warp tu dia tak memberi kesan kat luaran, tapi dia makan dalam dulu kan. Jadi adakah kita boleh cakap alasan itu macam mana nak cakap Tak apa, cuba kata. sebab bila saya fikir balik saya pun macam okey, aku nilai daripada berdasarkan apa niat ke akibat. Sebab pada asalnya saya pun rasa macam okey, ringannya hukuman ni sebab dalam tempoh berapa puluh tahun penjara yang diorang dikenakan tu, kalau kata diorang berkelakuan baik, saya tak pasti apa satu istilah tu, diorang mungkin boleh dilepaskan dan kena kerap melaporkan diri ke macam tu. Itu sahaja kot sir. Okey, poin yang bagus juga. Dalam arti kata, saya rasa ini berkait dengan strategi pembelaan sebab mungkin saja macam Fatih katalah, mereka ni nak cuba, biasalah pesalah biasanya akan cuba untuk peguam pembela biasanya akan cuba untuk mendapatkan hukuman yang seringan mungkin kan untuk klien diorang. Jadi Fatih mungkin ada benda tambah. Okey, tambahan lagi sir. Kan diorang cakap tidak berniat. Tapi dengan alasan kenapa kalau diorang berniat, kenapa bersusah payah bawa pergi hospital. Like kalau mereka biarkan, dia akan jadi automatik jadi kes bunuh kan. Sebab mangsa tu akan mati dekat situ dan diorang akan menjadi suspek utama lah. Betul. Jadi kita boleh hujahkan yang diorang bawa jumpa doktor tu lebih untuk menyembunyikan kesalahan diorang lah kiranya. Mungkin diorang tak tahu kesan sampingan iron sebab 90 tekapan. Yalah, betul. So many. Ya. Okay. Sampai dekat tempat-tempat yang sepatutnya pun ada kesan tu lepas postmortem. Jadi saya tak rasa diorang macam tidak berniat. Tindakan diorang tu macam membuatkan diorang berniat sebenarnya. Dia ada niat untuk mencederakan, dan mendera lah kiranya. Dia mendera. Mungkin untuk memberi pengajaran tetapi bagi pendapat saya ianya melampaui batas keterlaluan. Saya rasa Fatin sebut satu perkataan yang penting yang belum kita sebut setakat ni, iaitu tentang batas. Dan dalam kes ni apa batas ni? Maksudnya bilakah penderaan itu menjadi satu bentuk macam mana? When mungkin niat diorang kata diorang nak buat tu untuk menginsafkan, untuk mengajar Zulfarhan tu, tapi macam Azrul kata tadi lah, why do you have to do that in the first place? Dan saya rasa itu yang banyak dibangkitkan oleh pemerhati luar pun. Dia kata macam kalaupun tujuan pesalah itu adalah untuk mengajar, untuk memberi pengajaran kepada itu, tapi kenapa kena buat sampai begitu sekali? Bukankah ada warden, bukankah ada pensyarah yang boleh menguatkuasakan peraturan-peraturan macam ni kan? Tapi kata diorang tak perlu pun ambil ataupun bahasa Inggeris dia kata you don't have to take the law into your own hands. Mereka pesalah-pesalah ni tak perlu mandai-mandai nak menjadi pendakwa raya, nak menjadi hukum dan hakim dan nak menjadi penghukum sekaligus. Sebab itu yang berlaku sekarang kan? Bila diorang memilih untuk membuli atau mendera Zulfarhan tu, itu sebenarnya yang mereka lakukan kan. Mereka lah yang buat tuduhan, mereka lah yang menjatuhkan hukuman, mereka lah yang buat hukuman itu sendiri. Dan saya rasa kebanyakan daripada kita rasa buli itu bersalah atau penderaan itu bersalah sebab orang yang menuduh itu, orang itu jugalah yang membuat keputusan dan orang itu jugalah yang menjatuhkan hukuman kan. Whereas it should not be that way kan. Sebab kalau korang lihat dalam sistem kehakiman kita ada hakim, kemudian kita ada pendakwa raya, kemudian kita ada orang yang jaga penjara semua ni kan.
setiap seorang tu dia mesti bebas kan, dia tak boleh orang yang sama, dia tak boleh si A lah si A lah yang jadi yang menuduh, si A lah yang jadi hakim, si A lah yang menjatuhkan hukuman. It cannot be like that kan, sebab sebaik saja itu berlaku dan dia dah jadi macam it becomes dia jadi barbaric lah, dia jadi kita jadi macam orang gasar lah, orang buas saja kan, kita tak ada undang-undang kan, sebab saya rasa itu yang menjadi punca, bukan punca tapi itu yang menjadi salah satu sumber kemarahan orang. Sebab macam Azrael katalah, kalaupun betul Zulfan telah mencuri laptop kan, laptop yang tak jumpa sampai sekarang tu, tapi mereka ini kesalahan ni tak sepatutnya pun apa hak mereka untuk membawa untuk menghukum Zulfan sedemikian kan. Dan itu membuka satu persoalan lain tentang apa peranan warden, apa peranan fellow, apa peranan pensyarah-pensyarah di universiti tersebut. Kenapa mereka tak halang? Kenapa mereka tak lebih peka? Kenapa mereka tak lebih berwaspada? Kenapa mereka tak menunjukkan contoh yang baik dalam hal ni kan? Dan itu membuka satu isu besar lain tentang isu pembulian dan penderaan bukan saja di universiti tapi juga di sekolah kan. Dan saya rasa itu juga perbincangan yang patut kita adakan di kalangan masyarakat kita. Saya pasti ada saja kalangan kalian di sini yang pernah mengalami situasi yang sama, kalaupun tak berlaku kat atas diri kita tapi berlaku kat atas kawan kita kan. Dan kalau macam di UKM sendiri dulu kan, macam bila ada minggu masa mahasiswa ni kan ada lawang college dan semua tu, budaya-budaya tu ada sebenarnya. Dan kita pun tak pasti kenapa benda tu dibiarkan berlarutan, sedangkan benda tu macam benda yang tidak bertamadun kan? Jadi saya fikir yalah, sama ada mereka memang berniat ataupun tidak, itu betul satu isu yang besar. Tapi saya rasa benda yang lebih membuat kita marah adalah kenapa kau pandai-pandai nak tuduh, dan kau pandai-pandai juga nak menjatuhkan hukuman, dan kau juga yang nak membuat keputusan tu kan. Itu memang terang-terangan melanggar erti keadilan kan? Apabila orang yang sama melakukan ketiga-tiga perkara ni kan. Sebaik saja itu berlaku, maka sistem perundangan, sistem undang-undang kehakiman itu akan hancur lebur lah kan? Sebab itu rasuah dalam sistem kehakiman, sistem undang-undang ni satu yang sangat berbahaya. Sebab sebaik saja sistem perundangan ataupun sistem kehakiman tu dikompromi kan, dan kita akan menafikan keadilan untuk ramai orang lain. Jadi saya tak pasti sama ada menjawab soalan awak tadi, cumanya saya bila saya dengar Azrael dengan Fatim cakap tu, macam saya terlintas benda-benda tu lah. Menjawab saya dengan ulasan. Azrael ada apa pun nak tambah lagi? Tak ada lah. Okay. Dia I guess macam mana, ada banyak benda yang membezakan manusia dengan binatang, right? There are many things that distinguish man from animal. Kita berdiri dengan dua kaki contohnya, kita boleh bercakap, kita ada bahasa kan, kita boleh berfikir, kita akan fikiran. Salah satu benda yang membezakan manusia dengan binatang adalah kita ada rasa, kita dikurniakan dengan rasa keadilan. Kita tahu bila hak kita dicabuli dan bila kita telah disalahi orang lain, dan bila kita rasa hak kita dinafikan, kita akan cuba saya upaya untuk menegakkan keadilan untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita ataupun untuk masyarakat kita. Dan itu semangat untuk menegakkan keadilan itu adalah salah satu perkara yang memisahkan kita dengan binatang, manusia dengan binatang. Jadi sebaik saja
orang-orang yang kita harapkan untuk menegakkan keadilan itu dikompromi, kan? Mereka tidak menunaikan amanah mereka, maka masyarakat itu, meskipun masyarakat itu masyarakat manusia dan masyarakat itu berteknologi tinggi, kan? Dia pakai kopiah ataupun pakai kod dan berkenderaan ataupun berbangunan tinggi, tapi apabila kita lupa akan naluri insani kita untuk sentiasa menegakkan keadilan, sama ada untuk diri kita ataupun untuk orang yang tak boleh melakukan sedemikian, maka sebaik saja itu berlaku, sebaik saja kita memilih untuk sebaik saja kita mengabaikan, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata conscience, kita punya, sebaik saja kita merelakan diri kita, kita membiarkan diri kita untuk mengikut telunjuk orang lain, kan, sebaik saja itu berlaku, dan kita tak ada banyak beza dengan binatang. Sebab salah satu benda yang membezakan ketamadunan dengan kebiadaban adalah kesetiaan kita kepada nilai-nilai keadilan, kan. Sebaik saja kalau kita lupa benda tu, maka kita akan jadi macam binatang lah. Kita akan menonjolkan sifat-sifat kebinatangan, right? So itu berkenaan dengan sama ada kita nak nilai dari segi niat ataupun akibat. Yang kedua adalah bila kita cakap tentang jenayah tu, adakah kita nak melihat jenayah tu dari segi kesannya ke atas orang perseorangan, maksudnya pesalah 5 pesalah tu dengan Zulfarhan seorang, ataupun kita nak lebih luas lagi, kita nak melihat macam mana kesalahan tu dia menempias ke atas keluarga Zulfarhan dan juga keluarga pesalah-pesalah ni, right? Keluarga Zulfarhan dia telah kehilangan seorang anak kesayangan mereka, kan. Pada masa yang sama, kita juga tak boleh nafikan yang keluarga pesalah ni, apabila anak-anak mereka dipenjarakan 20 tahun, mereka juga akan dipandang hina oleh masyarakat, kan, oleh saudara mara mereka, oleh jiran mereka, kan. Mungkin kalau pun mereka dah selesai hukuman 20 tahun dalam penjara tu, mungkin akan susah untuk mereka mencari pasangan, dapat kerja selepas tu, kan, sebab stigma tu ada, right? Jadi hukuman ni dia tak semestinya dalam bentuk hukum gantung ataupun bayar denda, tapi dia juga boleh jadi dalam bentuk tekanan masyarakat, stigma masyarakat, right? Jadi so kita kena fikirkan ni juga, stigma yang akan melekat kepada pesalah-pesalah ini, right? Dan bayangkan, kebanyakan pesalah tu dia baru dalam belasan tahun, kan? Mereka hanya akan keluar daripada penjara apabila mereka berusia 30 tahun, right? Jadi bayangkan kita kehilangan 20 tahun daripada hidup kita, kan? Disebabkan oleh kesalahan yang kita lakukan sewaktu kita remaja, dan itu sekiranya mereka pesalah-pesalah ini panjang umurnya untuk hidup selama 20 tahun, kan. Kita tak tahu, mungkin ada yang akan meninggal sewaktu dalam penjara, right? Jadi bila dari segi itu, kan, meskipun pesalah-pesalah ini tidak dihukum gantung misalnya, tapi dari satu segi apabila mereka terpaksa hidup dengan stigma itu, kan, dengan stigma cercaan masyarakat semua ni, dengan begitu banyak peluang yang akan ditutup, right? Peluang untuk maju, peluang untuk bahagia akan tertutup untuk mereka ni. Saya terfikir barangkali dalam hal ni membiarkan mereka untuk hidup dan dikenakan hukuman penjara 20 tahun tu, barangkali itu hukuman yang jauh lebih dahsyat dan lebih sengsara ke atas mereka ni, kan. Kalau mereka dihukum gantung, dan at least you don't have to live
to live with your regret, and you don't have to live with your feeling of guilt, and at least you are dead and you are done with it, right? Tapi mereka berlima, mereka berenam ni terpaksa hidup dengan membawa beban-beban, beban kesalahan ini, kan? Bukan saja dalam diri mereka tapi juga keluarga mereka pun perlu berdepan dengan itu. So jadi mereka menimpakan beban stigma ini bukan saja ke atas diri mereka tapi juga ke atas keluarga mereka, ke atas ibu bapa mereka, kan. Dan itu satu kesengsaraan yang sangat besar, saya rasa, kan, sebab kita melukai orang yang rapat dengan kita, orang yang kita sayang, right? Jadi itu poin yang kedua tentang scope jenayah tu. Adakah kita nak lihat Zulfarhan seorang dan pesalah tu 5 orang, ataupun kita nak luaskan lagi dan melihat stigma masyarakat ke atas keluarga pesalah tersebut, right? Ada sesiapa nak ulas tentang ini, ataupun ada nak tambah apa-apa ke sebelum kita bergerak ke yang poin yang seterusnya tu? Tak ada. Kalau tu saya manakah kita bercakap tentang skop jenayah tu, mungkin saya melincung ke sini tentang tanggungjawab individu dan kolektif. Ini kita ada sebut tadi tentang pada akarnya kes ini dia bermula dengan isu membuli di kalangan pelajar, right? Dan kita sebagai masyarakat, kita kena tanya diri kita, apakah yang dia agak mudah untuk kita menyalahkan lima pesalah ni sebab membunuh Zulfarhan. Tapi rasa kita kena fikir juga mengapa masyarakat kita, apa yang silap dengan masyarakat kita sehingga kita boleh melahirkan ataupun merelakan benda-benda sebegini berlaku. Saya pasti kes buli ni bukan kes yang terakhir akan berlaku. It won't be, it's not the first, it's not going to be the last, right? Jadi kita kena tanya diri kita, apa kelemahan kita, apa kesilapan pada pihak diri kita sehingga kita adakah masalah ni kita tak sedar sebelum ni, ataupun kita sedar tapi kita rasa bukan masalah kita, ataupun kita sedar tapi kita rasa kita tak boleh buat apa-apa pun, right? Meskipun mudah untuk kita menyalahkan pesalah-pesalah, 5 orang pesalah ni atas kerana menyebabkan kematian Zulfarhan, tapi sekiranya kita hanya marah untuk seketika, kan, untuk beberapa minggu ni sebab isu ni masih lagi hangat, jadi kita pompang-pompang bising-bising. Lepas tu mungkin dalam masa berapa bulan kita dah lupa benda ni, dan perkara yang sama akan berlaku di universiti lain atau di sekolah lain pula. Dan adakah bila benda tu berlaku kita akan marah balik, lepas tu kita akan suam balik, lepas tu sampai bila kita akan terus menerus marah lepas tu lega, marah lepas tu lega, kan? Seolah-olah masalah ni tidak betul-betul selesai, kan? Kalau kita fikirkan, kan, sebuah universiti semacam UPNM, kan, meskipun dia sebuah universiti yang dikaitkan dengan ketenteraan, jadi ada disiplin yang agak ketat, tapi itu tidak bermakna. Tapi apabila universiti itu tidak boleh menjamin keselamatan nyawa mahasiswa dia sendiri, saya rasa universiti itu telah gagal dalam tanggungjawab dia. When a school or college or university cannot even guarantee the safety of their own students, I think there is something deeply wrong about the administration of university, kan? Macam mana kita nak mengharapkan ibu bapa menyerahkan anak-anak mereka untuk dididik di universiti atau di sekolah atau di college, sekiranya ibu bapa tidak boleh rasa senang hati bahawa kebajikan anak-anak mereka akan
terjamin. Dan selain daripada macam saya sebut tadi lah, selain daripada 5 orang pesalah tu, kita juga kena menyuluh pandangan kita kepada warden, kepada fellow, kepada pensyarah, kan, kepada pentadbir universiti tu. Apa yang mereka buat ataupun apa yang mereka tidak buat sebenarnya sehingga menyebabkan isu ini menjadi sebegitu teruk. Jadi di sini ada satu konsep yang kita panggil tanggungjawab kolektif. Adakah tanggungjawab ke atas jenayah ini hanya berpusat kepada 5 orang pesalah itu saja? Maknanya kalau kita hukum 5 pesalah tu, maka masalah tu dah selesai. Right? Ataupun sebenarnya 5 orang pesalah ni cuma simptom, cuma macam macam the tip of the iceberg saja. Sebenarnya ada masalah yang lebih mendalam tentang institusi tersebut yang sekiranya kita tak selesaikan, masalah ni akan berulang lagi, kan, sampai bila-bila. Jadi kita kena fikirkan juga, right? Adakah dengan hanya menghukum ke-5 orang pesalah ni, adakah itu akan, will it make our society better, right? Will it make our universities better, kan? Dan ini berkait dengan prinsip keadilan, hukuman tu berdasarkan restorative justice, right? So this is a question for restorative justice. Sebab orang yang berpegang kepada restorative justice ni, diorang akan fikir, diorang melihat kesalahan tu bukan hanya boleh diselesaikan dengan menghukum pesalah, tetapi kita perlu tapi masyarakat itu perlu juga ambil tanggungjawab, right? Sebab masyarakat itu yang merelakan, membenarkan, right? Yang berpeluk tubuh apabila bibit-bibit perkara ini berlaku. So itu alasan di sebalik dasar restorative justice ni. Okey, saya nampak Azrul yang angkat tangan. Saya silakan Azrul. Terima kasih Doktor. Sebenarnya saya setujulah saya bagi tahu yang kalau kita tak kumpul pada pesalah, benda ni tak akan selesai. Sebenarnya kes Buli ni dia memang cuma lately ni dia banyak dekat rakyat lah, netizen lah kita panggil. Dia dah mula cakna sebab media punya peranan je. Media punya peranan dia blastkan benda ni dengan headline yang cukup panas lah, saya boleh katakan. Dan saya nak sentuh pasal pengurusan universiti. Ya betul, pengurusan universiti sebenarnya dia kena kolektif dari segi keselamatan. Macam dekat Universiti Kebangsaan Malaysia pun saya rasa kita ada kempen Kita Selamat. Kalau di bawah FSSK dia ada satu kempen nama dia Kita Selamat, tapi dia terhad kepada gender perempuan. Mungkin benda tu dia boleh spread kepada satu universiti di mana kita tahu kalau kita nak belajar universiti ni lagi keselamatan perlu dijagalah, sebab di universiti lagi terdedah dengan social punya problem, jenayah pun boleh berlaku. Dia bermula daripada social tu. Jadi peranan yang perlu kat sini adalah universiti. Yang kedua adalah college. Dan di dalam college tu saya rasa peranan yang paling penting sekali yang saya boleh nampak yang kita tak nampak sekarang adalah fellow. Yang saya rasa fellow dia kena tambah baik dari segi approach dia dengan student. Ya, kita tahu student dia keluar dan masuk dan keluar, ikut pada dia punya jaminan. Tapi fellow dia kena dia perlu dekat dengan pelajar untuk faham pelajar ni masalah dia dari rumah dibawa ke college macam mana, social problem ni macam mana. So peranan saya yakin dengan fellow dia boleh buat ni, sebab fellow pun daripada kalangan student, kan, student master, student PhD, pensyarah yang masih belum kahwin. So fellow mungkin dia boleh tambah baik dari segi pengurusan dia, dekat dengan pelajar. So kalau kat UPNM saya tahu dia universiti ketenteraan. Kita tahulah dia punya cara ragging ni macam mana, sebab kawan saya pun ada kat UPNM. Memang teruk dia kata. Tapi kalau dah melibatkan pembunuhan, kita tak boleh nak katakan benda tu biasa. Pembunuhan tak okey. Mungkin bagi kita biarlah universiti ketenteraan, tapi kalau cuba bayangkan tu adalah ahli keluarga kita. Adakah kita nak stand dengan tak apa, benda ni benda biasa. Sebab universiti ni tempat
yang perlu ada jaminan keselamatan berbanding sekolah. Sekolah memang ada jaminan keselamatan, tapi universiti kena tambah baik. Dari segi itulah. Cuma dari segi peranan, saya ulang sekali lagi, adalah universiti lah. Ada headline universiti. Dan yang kedua, di college saya rasa paling rapat dengan pelajar adalah fellow lah. Sebab fellow dia duduk dengan pelajar. Okey, itu sajalah daripada saya. Okay, terima kasih. Point yang sangat-sangat bagus. Saya setuju dalam dia kata masalah ni dia tak boleh dilonggokkan hanya kepada 5 pesalah tu saja. Right? Sebab yalah macam Azrul kata, bila kita semua datang ke universiti sebab kita nak belajar. Right? Dan kita tahu kita perlukan suasana yang bukan suasana yang tenang, tapi kita perlu suasana yang selamat. Right? Kita kena tahu, kita kena yakin bahawa okey, kalau aku pergi ke PTSL dan aku belajar di PTSL sampai pukul 3:30 malam dan aku balik daripada PTSL ke college, aku kena tahu yang aku tidak akan dikacau. Aku takkan dikacau oleh siapa. Aku takkan kena rogol ke, takkan kena bully ke, takkan kena right. Kalau seorang pelajar tak boleh rasa selamat sebegitu, macam mana dia nak berikan tumpuan kepada nak siapkan tugasan, nak menelaah kan, nak berjumpa kawan untuk berbincang kan. Jadi yalah, kalau isu keselamatan pun kita tidak ambil berat kan. Agak sukar untuk kita mengharapkan pelajar-pelajar kita buat benda-benda yang lebih tinggi lah kan. If you cannot guarantee the safety of our students, then it's very difficult to expect them to excel, kan? To do good things, to do great things. Dan dalam hal itu macam Azrul katalah, banyak pihak yang boleh mainkan peranan. Fellow boleh mainkan peranan, kan? Pengetua boleh mainkan peranan. Itu kalau di college kan. Kalau di fakulti pun, syarah pun, mentor-mentee semua ni boleh mainkan peranan juga kan. Sebab universiti akhirnya dia macam satu kampung lah kiranya kan. Kalau kita tinggal di kampung kan, kita akan selamat sebab kita kenal orang-orang dalam kampung tu. Dan kalau kita keluar rumah pun ada jiran yang akan tahu kita keluar masuk kan. Kalau kita tak balik pun jiran akan tahu, oh si Ali ni dia tak balik kan. Jadi kita rasa selamat itu datang sebab semua orang tahu kita dan kita kenal semua orang kan. Jadi kalau di universiti pun sepatutnya kita ada rasa kekampungan macam tu jugalah kiranya. Meskipun kita datang daripada college yang beza dan fakulti beza, tapi tak sepatutnya. Kita sepatutnya ada rasa macam I am safe when I am within university kan. Sebaik saja rasa itu dah tak ada kan. Dan selamat ni bukan saja selamat secara fizikal, tapi sekarang ni ialah selamat secara kesihatan mental pelajar kan. A lot of things have to happen before we can start studying, right? We have to feel safe, we have to be we don't have to worry about money, we don't have to worry about food kan. Jadi sebenarnya banyak benda yang kena bukan dipersiapkan, tapi kena ditampung untuk pelajar kita sebelum kita boleh meminta mereka untuk belajar kan. Sebab tu dalam Islam sendiri pun mereka yang menuntut ilmu ni sangat tinggi martabat dia kan. Saya rasa ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa seorang penuntut ilmu ni kalau dia betul-betul ikhlas menuntut ilmu, maka apabila dia berjalan tu, maka batu-batu di tepi jalan akan berselawat ke atas dia kan. Pohon-pohon pun akan berselawat dan memuji-muji dia kan. Ikan-ikan di sungai pun akan memuji dia. Jadi itu menunjukkan betapa tingginya martabat seorang penuntut ilmu kan. Dan sebab itu seorang penuntut ilmu tu sekiranya dia betul-betul ikhlas, maka memang dia patut dibantu kan. Dari segi dia tak patut risau tentang keselamatan dia, tentang wang dia, tentang bila dia nak makan kan. Sebab yalah, ilmu tu benda yang paling berharga dan kita patut bantulah mereka untuk mengejar benda tersebut. Right? Jadi dah pukul 6.30, let's see. I think I can kita boleh tangguhkan yang kemaafan ni untuk hari Rabu nanti. So saya pun tak mahu ambil masa lebih daripada tu. Jadi saya lihat ada satu soalan oleh Mazat tu. Saya nak tanya, adakah Lucifer effect tu memang ada dalam diri seorang? Sebab saya ada baca tak sebut. Ni kali pertama saya dengar pasal Lucifer effect ni.
Mungkin Mas Zatul nak terangkan apa yang Mas Zatul faham tentang Lucifer effect. Kalau saya tak boleh jawab, dan saya jawab pada hari Rabu lah nanti. Mas Zatul nak jelaskan soalan tu. The Stanford Prison Test. I think all of this is about why do people commit evil, right? Kesemua isu-isu ni adalah berkenaan dengan kesemua apa yang disebut kat sini, Lucifer effect, Stanford Prison Test. Kesemua ini adalah perkara-perkara yang bersabit dengan persoalan kenapa manusia melakukan kejahatan. What makes, apa yang menjadikan manusia itu jahat, kan? Adakah sebab dia tak tahu ke, ataupun dia sengaja ke, ataupun memang dia dilahirkan secara semujadinya orang jahat ke? Jadi kita boleh bincangkan ni pada Rabu nanti. Sebetulnya sejujurnya memang saya ada salah satu bahagian untuk kursus ni, memang saya nak kita kupas tentang teori-teori kejahatan. Dalam dia kata bukan cara nak buat jahat, tapi macam kenapa seorang tu buat jahat, right? Sama seperti ada teori-teori tentang keadilan, ada juga teori-teori tentang kejahatan. What make people do bad things, right? What causes people to do bad things, right? Jadi memandangkan Mas Zatul dengan Amirul dah bangkitkan isu ni, jadi saya ambil peluang ni untuk itulah. Jadi mungkin saya ambil ini sebagai isyarat untuk kita mengupas isu ni dalam kelas hari Rabu nanti. Kalau tak sempat hari Rabu, dan kita buat pada minggu depan, right? Okey kan, Mas Zatul dengan Amirul? Okey. Yelah, petang-petang dekat waktu maghrib nak cakap pasal kejahatan ni, nanti jadi benda lain pula kan, gitu. Anyway, kita berhenti di sini, right? Dan kita sambung pada hari Rabu nanti, insyaAllah, right? Jadi terima kasih semua sebab menyumbang dan mengikuti perbincangan ni. Kita jumpa pada hari Rabu nanti, right? Jadi selamat petang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Thank you, sir. Terima kasih semua. Thank you, sir. Terima kasih, Doktor.